Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat kesihatan yang diberi pada kita semua. Dan terima kasih kepada penganjur program Studio Jawi, Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan juga Perbadanan Perpustakaan Awan Negeri Kelantan dan kepada semua peminat-peminat Jawi sekalian. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada dalam siri ketiga dalam program ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada pencipta Jawi. Hari ini saya pilih bab penulisan kata. Dalam penulisan kata, kita memerlukan kemahiran, iaitu kemahiran sama ada huruf alif ataupun tidak alif, huruf bokal alif ditulis ataupun tidak. Coba kita perhatikan hari ini salah satu tajuk tu saya tulis suku kata tertutup. Satu suku kata tertutup ialah suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan. Suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan. Satu suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan, maka lamban huruf E-nya dalam bokal alif tidak ditulis sebagai lamban E. Apabila kita mengeja kata tunggal eka suku kata yang berpola konsonan, bokal konsonan, rekahnya KBK. Konsonan, bokal konsonan. Satu suku kata yang mengandungi konsonan, bokal konsonan. Beberapa contoh saya dapat diturunkan dalam slide ini. Coba perhati ejaan Rumi dan ejaan Jawi. Kita nak baca lek mana dulu ni. Contohnya Jawi bas. Dalam ejaan Jawinya bas iaitu ba sin. Bila perhati kepada Rumi ada 3 huruf. B huruf konsonan, A huruf bokal, S huruf konsonan, K, B, K. Maka huruf lamban A tu, lamban A sepatutnya tulis alif, dibuangkan, digugurkan, tidak guna alif tu. Seperti bas, kalau ikut huruf dia ba alif sin. Tapi kita dah dalam kaedah pengejaan ini huruf alif dibuang, digugurkan. Maka ejanya tinggal ba dengan sin sahaja. Perkataan yang kedua iaitu jam. J min jam. Patutnya J alif min. Sebab ada lambang alif. A tu lambang alif. Tapi kita tak gunakan huruf alif di sini. Maka dia kaedahnya terbuang, tergugur alif. Jadi J min jam sahaja.
lap, LAP roamingnya, jawinya lam pa sahaja, alih gugur. When, va nun, when, alih gugur. Dan banyak lagi lah perkataannya. Gah, iyan, dalam orang Jawi iyan, ya ngo saja iyan, bukan ya alik ngo. Ya ngo yang dalam Jawi. Coba perkataan yang ada beberapa perkataan yang sudah mantap, kita kita kekalkan huruf alihnya, tidak termasuk dalam kaedah ni. Salah satu perkataannya, saya contoh situ, dan, D-A-N, dan. Dikecuali, bukan danun, dan, tapi da, alif, nun, dan. Kita ni kekal kerana dia telah mantak dan telah masuk dalam kumpulan huruf-huruf yang dikekalkan dari ejaan lama. Kita kekalkan ejaan ni. Dia panggil ejaan tradisi. Begitu juga perkataan-perkataan yang bermula dengan huruf waw. Huruf waw. Contoh saya bagi situ ialah wat, wa alif da. Kalau Rumi, W-A-D. Jawi, wa alif da. Wad. Ada alih. Tidak buan, tidak hazah, tidak. Kita kekal. Kerana pemula dia kata, bila bermula dengan huruf waw, kena kekalkan huruf alihnya. Wap. Waw. W-A-P. Wap dalam Rumi. Manakala Jawi, wa alif pa. Wap. Wah. W-A-H. Wah. Jawi, wa alif ha. Wah. Dan banyak lagi tu. Wan. Wan. Nama orang kan? Wan. Wan apa tu? Wa alif nun. Wan. Kekalkan wan. Kerana dia bermula huruf waw. Wan. Duit. Eja duit. Wan. Waw. Alif nga. Wan. Itu beberapa contoh yang kita kekalkan. Huruf pokok alif tidak digunakan sebagai lambang bunyi A apabila mengeja kata dasar eka suku berpola KBK. Ini contohnya. Eja bas, saya tulis tu pangkah, bas, mas, tak ada lambang alif, tak ada. Cas, itu beberapa contoh. Kita hazahkan huruf alif. Lambang alif tidak dituliskan. Huruf alif tidak dituliskan. Dalam roamingnya huruf A, itu lambang alif. Sekarang kita balik pula kepada pengejaan suku kata terbuka. Dua suku kata. Dia ada dua suku kata. Suku kata terbuka yang lambang AA dalam roaming. Dalam Jawinya alif-alif. Suku kata pertama, suku kata kedua. Jadi suku kata pertama dikekalkan huruf alif. Huruf alif. Manakala suku kata kedua dibuang, dihazahkan. Kita kena ingat di sini ada hanya untuk digunakan dalam bahasa Melayu jati sahaja. Kita kekalkan huruf alif pertama, kita hazah alif yang kedua. Untuk bahasa Melayu jati. Yang lain tu kita akan dikecualikan. Nanti kita siapa masa kita akan tunjukkan perkataan-perkataan yang dikecualikan buan alif ni. Iaitu kita kena kekalkan alihnya. Cuma di sini ada dua belah
huruf ini bila berakhir huruf suku kata akhir, kita tidak tulis huruf alif lamban A dalam Rumi. Beberapa contoh saya tulis di sini, iaitu ambil sebelah, kita baca sebelah kiri lah. R-A-B-A. Ada 2 A situ. Ni hanya untuk A-A saja lah. A-A, R-A, R konsonan, A vokal, B konsonan, A vokal. Suku kata pertama, R-A, lamban alif kita kekalkan. Manakala suku kata kedua, B-A, hanya kita tulis ba sahaja. Tak ada. Alifnya tidak ditulis. Bagi perkataan bahasa Melayu sahaja. Bahasa Melayu jati sahaja. Raba. Maka Rumi R-A-B-A, Jawinya Ra alif ba. Huruf ba. Kemudian kita pergi kepada huruf ta. Sebab dia ada 12 tu. Ba, ta, pa, ga, nun, sin, nyan, ca, ya, kaf, jin, min. Ada 12 huruf ini tidak terima alif di suku kata akhir. Yang kedua, ta. Ta, M-A-T-A, mata. M-A suku kata pertama, kekalkan alif. T-A suku kata kedua, dibuangkan alifnya. Maka tulisnya mi alif ta sahaja. Mata. Bapa, huruf pa. Huruf pa, pa di akhirnya ialah huruf pa, tidak ada alif. B-A ba, P-A pa. Bapa. Jawi, ba alif, pa sahaja. Bapa. Jaga. Jaga, jim, alif, ga. Jaga. Rumi, G-A, J-A-G-A. Jaga. Jawi, jim, alif, ga. Huruf nun. Nun, itu kita pilih perkataan mana. Mana, M-A-N-A. Rumi, Jawi, mi, alif, nun. Mana. Okey, kita beralih kepada huruf sin. Rumi, M-A-S-A. Masa. Jawi, mi alif sing sahaja. Bukan mi alif sing alif. Mi alif sing sahaja. Masa. Nya. Nya. Rumi, tanya. Perkataan tanya. T-A-N-Y-A. Tanya. Jawi, ta alif nya. Tanya. Ca. Huruf ca. Kita pilih perkataan baca. Baca, B-A-C-A. Baca. Jawi, ba alif ca. Baca. Saya. Huruf ya. Saya. S-A-Y-A. Saya. Ada 2 A. Tapi maksud tulis Jawi hanya pakai alif. Suku kata pertama saja kekal alif. Suku kata kedua gugur alif. Si alif ya saya. Baka. B-A-K-A. Baka. Jawi ba alif ka. Baka. Baja. B-A-J-A. Baja. Jawi ba alif jing. Baja.
Dan satu lagi perkataan huruf min, iaitu kita pilih perkataan sama. S-A-M-A. Rumi, Jawi, si alif min, sama. Ada dua perkataan suku kata ini, yang suku kata pertama tulis alif, suku kata kedua tidak ditulis alif. Cuba kita perhati Za'ba. Za'ba pun sama juga. Sistem ejaan Jawi Za'ba, pengguguran voka huruf alif turut berlaku juga. Beberapa contoh yang kita ambil tu, raba ra alif ba, raba. Rata ra alif ta, rata. Baja ba alif jing, baja. Bapa ba alif pa, bapa. Ni Jawi lama yang ditulis pada tahun 1949 lagi. Ejaan ni kita kekalkan dalam Za'ba, sama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dikecualikan beberapa perkataan bila ada pertama, bila ada imbuhan. Perkataan yang ada imbuhan. Kalau tadi kita kata tidak ditulis suku kata kedua alif, tapi bila dimasukkan imbuhan, ada balik pula. Kita kekalkan alifnya, balik semula huruf alif. Di sini saya ada beberapa contoh, iaitu kita tengok perkataan ada, A-D-A, ada. Ada, kalau tulis ikut kaedah dianya, hanya tulis alif da saja, alif tak ada. Itu bagi satu perkataan, ada alif da. Tapi bila adalah, alif dia tu balik semula pula. Contohnya alif da alif lam ha, adalah. Tak boleh alif da lam ha, salah, kena ada alif balik, kekalkan. Perkataan yang kedua, matanya. Matanya, kalau kita bincang tadi, mata mi alif ta, mata, alif tak ada. Tapi bila ada imbuhan, imbuhannya ni, ikutlah imbuhannya ke, imbuhan lah ke, imbuhan kah ke, ada imbuhan, hendaklah hidup balik alif tadi, kekalkan alifnya. Dalam Rumi, M-A-T-A-N-Y-A, matanya. Jawi kena tulis mi alif ta alifnya, bukan mi alif ta-nya. Tu salah. Mi alif ta-nya tu tak ada alif, dikira salah kaedah. Bacalah. Kita pilih kelima, baca. Ba alif ca, baca. Bila ada lah, partikel, kataan partikel lah ni, kena ada balik pula alif. Jadi kena tulis ba alif ca alif lam ha, bacalah. Seterusnya kita tulis perkataan apakah. Apakah, A-P-A, apa. Kalau tak ada imbuhan, alif pa sahaja, apa. Alif pa, apa. Tapi bila ada imbuhan, apakah, alif kekal balik. Alif pa, alif ka, ha, apakah. Kalau dulu ejaan alif apakah, alif pa ka, ha, apakah. Tak ikut kaedah nak. Alif pa ka, ha, zaman dulu, masa saya belajar dulu, itulah ejaannya. Apakah hukum, apakah, tanya apakah, alif pa ka, ha. Bila masuk kaedah ni, kena ada alif. Alif pa alif ka, ha, apakah. Muka, tadi huruf kah tadi, tidak ada huruf alif.
Kalau muka, mi waw ka saja muka. Tapi adanya imbuhannya M-U-K-A-N-Y-A, mukanya. Maka dalam Jawi, mi waw ka alifnya, mukanya. Katanya. Begitu juga serupalah. K-A-T-A kata, ka alif ta kata. Dalam Jawi. Tapi bila adanya, kena tambah alif dan nya. Ka alif, ta alif, nya. Katanya. Okey, kita beralih lagi perkataan yang ada alif juga. Tadi bila ada imbuhan. Ni huruf buka alif ditulis bagi mengelakkan homograf. Homograf itu perkataan yang sama. Ejanya sama tapi maksud berlainan. Maknanya lain. Tulisnya sama. Maka mengelakkan daripada berlakunya homograf ni, kita tambah huruf alif. Sedangkan contoh huruf sin yang kita buat tadi, masa tadi tidak ada alif, mi alif sin masa. Tapi bila mari perkataan biasa, kita tak boleh tulis baya alif sin. Sebab bila tulis baya alif sin, kita boleh baca bias. Maka mengelakkan daripada perkataan makna yang lain, maka kita tambahkan alif huruf di huruf sin. Jadi eja biasa baya alif sin alif biasa. Begitu juga kita eja buai. Dulu buaya bawa alif ya buaya. Tapi takut kesamaran dengan eja buai, maka kita tulis ada huruf ya terima alif. Iaitu bawaw alif, ya alif, buaya. Ada alif. Puasa. Dulu puasa, bawa alif sin ya, puasa. Dalam kitab mana-mana tulis dulu, puasa, bawa alif sin, puasa. Takut kita kesamaran dengan puas, bawa alif sin, puas, maka sin terima alif. Bawa alif sin alif, puasa. Huruf sin. Ni contoh ni ambil huruf sin yang huruf iya saja ni. Serai. Serai dengan seraya. Serai dengan seraya, maka dalam beza. Kalau tak tulis alif jadi serai, maka kita tambahkan alif jadi sin, ra alif, ya alif, seraya. Ada alif jadi serai. Itu beberapa perkataan yang kita kena tulis. Dan satu lagi saya tak tulis di sini sebab kita bicara perkataan bahasa Melayu. Dikecualikan juga bila ada perkataan serapan bahasa Inggeris. Serapan bahasa Inggeris kita kena tambah huruf alif juga. Sebagai contohnya ialah perkataan serapan bahasa Inggeris. Data. Data. Saya tak tulis di slide. Data da alif, ta alif. Sedangkan ta tak terima alif. Tapi oleh kerana dia bahasa Inggeris, data kena tulis. Dana. Dana, takut waspada dengan dan tadi, maka kita tulis da alif, nu alif, dana. Mama. Perkataan mama. Kita tulis mama. Papa. Itu dalam bahasa Inggeris, serapan bahasa Inggeris lah. Panggilan untuk ayah. Papa. Maka kena tulis pa alif, pa alif.
papa. Sedangkan tadi bapa tadi tidak tulis alif. Ba alif pa saja bapa. Sebab tu bahasa Melayu jati bila mari serapan bahasa Inggeris ada alif. Yang kedua iaitu bila masuk huruf darlong dipanggil. Huruf belakang AA ni dilambangkan dengan huruf alif, dikekalkan kedua-dua suku kata. Ni pun dikekalkan apabila dia bermula dengan huruf konsonan, dia panggil K5. Tadi K12. K5 ni iaitu huruf da, huruf ra, huruf lam, huruf waw dan huruf nga. Maka di sini kena eja perkataan yang dua suku kata ni kena ada huruf alif. Contoh yang saya tulis di situ, cuba kita tengok beberapa contoh suku kata terbuka. Tu suku kata terbuka kedua-duanya yang berakhir dengan huruf alif, bukan AA. Apabila suku kata akhir bermula dengan huruf konsonan, huruf da, huruf ra, huruf lam, huruf waw dan huruf nga. Kita ambil da. AA ada dua AA. Kalau tadi dua A, suku kata pertama saja, suku kata kedua buan. Yang ni huruf ni bila huruf da di akhir kena kekalkan. Dada. D-A-D-A, maka da alik dada. Saya tambah 3 suku kata pula. Tu dada tu 2 suku kata, 3 suku kata. Perada. Perada. Ra alik da alik. Perada. Bara. Tu huruf ra. Huruf ra. Bara. B-A-R-A. Bara. Maka kekal. Ba alik, ra alik, bara. Saya tulis itu warna merah tu untuk mengekalkan huruf vokal AA. Bara. Jadi tambah kembara, 3 suku kata. Kembara. Alih kekal lagi. Ka min ba alik, ra alik. Kembara. Lam, huruf lam pula. Pala. Pala. Pa alik, lam alik. Pala. 3 suku kata. Kepala. Ka, pa alik, lam alik. Yang bermula dengan huruf waw pula. Waw iaitu W. Sawa. S-A-W-A. Sawa. Jawi sin alif, wa alif. Kekalkan huruf alif. Dia suku kata kedua. Ketawa. Ketawa. Ka, ta alif, wa alif. Ketawa. Nganga. Tu huruf nga. N-G-A, N-G-A. Nganga. Huruf nga kekalkan. Yang pertama, yang kedua kekal. Belanga. La. Nga. Langa. Belanga. 3 suku kata. Itu beberapa contoh yang dia panggil hukum darlong. Sama dengan yang ni pun. Ini beberapa contoh lagi. Cara mengeja 2 suku kata terbuka di akhir perkataan yang menggunakan huruf saksi. Huruf saksi ataupun huruf vokal alif. Kalau Rumi AA, Jawi ni alih-alih. Dada, bidara, bala, bawa, nganga, lada, mara, nyawa, jawa, bicara. Semua tu kekalkan huruf alif. Bila ada 5 huruf ini, iaitu dara, lewanga. Kita panggil hukum darlong dah. Cuba kita perhati pula dalam sistem Za'ba. Ejaan dalam sistem ejaan Zawi Za'ba
juga dia mengekalkan huruf vokal alif ni. Bara, pala, nganga, sara. Itu contoh kita petik daripada buku Jawi Za'ba. Ni sudah pun saya terang tadi, serapan bahasa asing, tidak bahasa Melayu jati ni. Sudah saya terang tadi mengenai tulisan menggunakan pakai huruf alif, iaitu serapan bahasa Inggeris. Data, mama, papa, plaza, tamasya, fasa, semua ada alif. Seterusnya, beberapa perkataan yang dikecualikan daripada hukum AA tadi. Ini dia panggil dalam perkataan tradisi. Ada, pada, kepada, daripada, maka, tiada. Pada, P-A-D-A, pada. Sepatutnya pa-alik, da-alik lah. Tapi dia dikecualikan daripada hukum di atas. Sana dia ni sudah mantap. Dia termasuk dalam perkataan yang ejaan tradisi. Ni kekal. Ada, pada, kepada, daripada, tiada, maka. belakang dah. Okay. Masa dah cukup dah ni. Kita ada satu lagi. Hukum AA juga ni. Iaitu hukum AHA. AHA. Tulis dalam rominya. Dieja. Ni tanpa alih di suku kata pertama. Suku kata kedua ada alih. Paha. P-A-H-A. Dua-dua tu ada AA. Tapi yang ditulisnya hanya huruf di alih, di akhir saja. Paha. Suku kata pertama tidak ditulis. Tanpa ditulis huruf alih. Suku kata pertama. Huruf ha saja ditulis alif. Sebelum ha tidak ditulis. Maha, paha, usaha, bahasa, dahaga, sahaja. Inilah hukum minggu ni kita belajar AA. Yang ada alif, yang tidak ada alif. Ada alih suku kata pertama, tidak ada alih suku kata kedua. Dan AHA ni, hukum AHA pula, tidak ditulis suku kata pertama, ditulis suku kata kedua. Saya kira minggu ini kita telah pun faham tentang penggunaan penulisan, pengkaedahan Jawi dan bahasa Pustaka, penggunaan AA. InsyaAllah siri yang ketiga siri yang seterusnya kita akan belajar pula hukum kah dengan ga, insya-Allah. Sekian, terima kasih daripada saya Ustaz Mat Yasin Cik Yusof, Musi Jawi Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.